30 sen dia boleh angkut kereta tu masuk dalam longkang, sebab kereta dah boleh hanyut dah kalau 30 sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Kamaro. Terima kasih kerana sudi berada dalam channel YouTube saya, dan terima kasih banyak-banyak kepada yang telah subscribe, dan kepada yang belum, tolong tekan butang subscribe. Alah, apa kena bayar pun kan? Support sikit, kita ni nak bertukar-tukar pengalaman, ilmu dan sebagainya. So hari ni saya nak sharing sikit berkenaan dengan banjir. Bagaimana kita boleh improve kita punya sistem detect banjir ni, supaya kita dapat kurangkan kos kerugian yang ditanggung oleh individu macam rakyat biasa ni, dan juga kerajaan lah, dan juga peniaga-peniaga. Sebab bila saya pergi kawasan-kawasan banjir ni, kesian betul. Saya tengok kereta banyak tersadai. Oh, banyak rosak. Kesian. Saya tengok kereta tu sampai habis, kuning habis. Saya pusing dekat Diti Jaya, dekat Seksyen 13. Oh, banyak kereta. Sampai sekarang masih ada lagi kereta yang tak diangkat untuk dibaiki. Sebab mungkin dia orang pun ada masalah masing-masing. Rumah pun ada masalah. Macam-macam lah. So, kalau boleh kita nak try improve lah. So, mungkin akan datang kita dapat mengurangkan kos kerugian ni. Mungkin sekarang dah banyak. So, kalau kita boleh kurangkan 30% ke kerugian, ataupun 50%, 70% pun dah alhamdulillah dah. So, akan datang kita dapat improve lah kita punya sistem pengesahan ni. Okay. Apa yang saya maksudkan ni lah, macam mana kita nak, kalau boleh kita pasang CCTV yang kita boleh connect dengan horn speaker dan juga water level. So, maknanya kalau kita letak kawasan-kawasan yang dah banjir sekarang ni, kita letak dekat tiang-tiang elektrik, tiang-tiang lampu street light, ataupun bangunan-bangunan yang tinggi, ataupun kita letak pole lah. Mana yang tak ada pole tu, kita ada banyak pilihan. Kita letak kamera tu, letak 2 horn speaker, kita masukkan direct kamera PTZ tu, dan kita sambungkan kepada sensor banjir ataupun water flood sensor. Ini penting sebab kenapa? Sebab saya tengok banjir ni terlalu cepat. So dalam masa, tak silap saya, 30 minit ke yang dekat Diti Jaya tu, 40 minit ke 30 minit dia naik cepat sangat. So maknanya kita kena respon dalam masa fuse, jangan minit lah. Sebab kalau dia detect, contohnya kalau water level tu dia dah start detect 5 cm, siren tu akan bunyi. So kamera tengah detect, dia ada SIM card, dia akan hantar control center. Control center akan boleh beritahu semua orang ramai kawasan ni sila beredar sekarang, siapa yang ada kereta, sebab air dah naik 5 cm. Sebab apa? Kalau dia dah naik 30 cm, kereta dah tak boleh gerak lah. Sebab kalau situ ada longkang apa, kalau 30 cm dia boleh angkut kereta tu masuk dalam longkang, sebab kereta dah boleh hanyut lah kalau 30 cm. So bila air naik je 5 cm, kita akan trigger kita punya sensor tu, and then kita akan masuk kepada kamera akan bagi signal kepada horn speaker, dia akan beritahu tolong beredar sekarang air dah naik 5 cm. Dan pada masa sama dalam kamera tu ada SIM card, so dia boleh hantar terus pergi control center, dan control center punya CCTV operator tu akan bagi announcement kalau masih lagi ramai tak beredar. Sebab kalau tak action cepat, sekejap je air naik habis, kereta pun tak boleh selamat. So kurang-kurangnya kalau sekarang ni banyak kereta tersadar tu, kalau kita boleh selamatkan 30%, 50%, 70%, banyak tu. Sebab kalau kita nak selamatkan kedai tu memang susah lah sikit kan, barang-barang semua. Tapi kereta-kereta ni kita boleh selamatkan dulu. Maknanya kita boleh kita selamatkan. Okay. So itu cadangan saya lah. Sebenarnya benda ni tak susah sangat. Kita perlu kena adakan satu CCTV, ataupun saya tengok itu hari, saya tengok brand Dahua saya tengok dia agak sesuai lah, dia waterproof, and then dia memang ada warranty 2 tahun, ada SIM card 4G punya SIM card, so dia boleh communicate terus ke control center kalau nak. Dia ada input output untuk sensor, water level, dan juga untuk speaker. So sangat bagus. Brand lain pun ada juga, tapi yang saya buat pakai brand ni lah, Dahua ni, sebab kita ada warranty, dan kita pun ada beberapa few projek lah. Okay. So bagi saya benda ni, kalau nak pasang kawasan-kawasan banjir ni, at least kena pasang 3 unit. Kita pasang agak dekat-dekat area longkang ke, ataupun sungai tu, ataupun kawasan-kawasan yang memang rendah tu kita pasang, supaya kita dapat detect awal. Kenapa 3 sekurang-kurangnya? Kenapa? Sebab ni sistem elektronik, kita tak tahu, mungkin yang kita pasang, kalau kita pasang 1 je, mungkin dia banjir cepat, dia boleh menumbankan
tiang elektrik pun boleh tumbang, ni bukanlah tiang CCTV. Ataupun kita letak ke bangunan-bangunan tinggi, tapi kena tarik kabel panjang sikit lah. Untuk water level tu kita kena letak kawasan yang rendah, sebab dia akan turun kawasan rendah dulu. Inilah salah satu cara lah kita untuk detect. Tapi kalau kawasan-kawasan besar tu kita kena pasang lebih sikit lah, mungkin kita pasang 5 ataupun 7, bergantung pada saiz kawasan tu. Kalau dah beratus kilometer berpuluh kilometer memang kena pasang banyak lah. Tapi saya tengok kawasan-kawasan banjir ni, dia kawasan perumahan kan, so at least kalau kawasan perumahan pun 3 lah satu kamera ni, sama ada pasang dekat street light ataupun pasang bangunan-bangunan yang tinggi, kedai 3 tingkat juga. So dia untuk keselamatan lah kita boleh, dan kena pastikan dia guna solar lah. Kalau yang dekat street light tu kena ada solar lah, sebab bila kita masuk solar, sebab kalau TMB dah potong dah tak boleh buat apa lah, betul tak? Sebab kadang-kadang kalau kita direct dengan TMB, kalau kawasan banjir ni di short ke apa, dia tak boleh. That's why kita gunakan solar. Bila solar, kalau tak ada elektrik pun dia steady bateri, dia boleh tahan. At least bateri tu kena tahan at least 2 hari. Kena pakai inverter ataupun distribution box lah untuk kita gunakan bateri tu. Bateri kita kena design at least kalau you ada home speaker, kamera kena, kalau semua-semua tu at least kena ada 150 watt. I think 275 watt cukup kot untuk 2 hari kalau ada banyak barang lah. Sebab water level kena pakai, kamera kena pakai, home speaker pun kena pakai. So benda ni kalau nak selamat pakai 275 watt lah. Pakai panel 2 biji, lepas tu bateri, tak silap saya 4 kalau untuk 2 hari lah. So saya rasa benda ni berdasarkan apa yang saya study, boleh membantulah sedikit sebanyak. Kita mungkin tak mampu nak selamatkan semua benda. Kalau berlaku banjir yang instant macam ni, at least kita boleh bantu mana-mana yang kereta yang masa yang berlaku yang kes yang minggu lepas tu, berlaku pada pukul 2 petang tau. Orang ramai dekat kawasan bengkel, kawasan kedai makan. Memang terkejut, sebab masa dekat Tidak Jaya tu saya lalu kat situ nak makan pagi, tak banjir lagi. Tapi saya waktu tu saya balik rumah petang tu pukul 2, saya dengar cerita orang dah habis dah. Memang sekejap. Memang saya pun tak percaya kawasan tu banjir. Saya pergi, ya Allah, satu ground floor semua habis. Memang tak boleh buat apa dah. Kedai-kedai yang saya pagi tu saya cadang nak pergi baiki kereta saya, nak hantar pagi tu pukul 10, petang saya ambil pukul 5. Tapi alhamdulillah Allah bagi saya rezeki lagi, pergi makan, lepas tu pergi buat kerja lain dulu, terselisih lah. Lepas tu kedai yang saya nak pergi tu memang dah banjir teruk dah. Allah Akbar. Memang at least saya kenal lah, sebab saya rapat dengan pekerja-pekerja tu dan juga supervisor tu. Memang senang nak deal dengan dia orang kan, minta diskaun lah apalah. Tapi itulah rezeki ni, ini semua milik Allah kan. Allah boleh buat apa saja. So tapi sekurang-kurangnya Allah bagi kita otak untuk berfikir, so kita boleh berfikir untuk improve lagi lah. Maknanya kita boleh improve. Okay, saya rasa cukuplah setakat tu. Semoga apa yang saya share ni sedikit sebanyak boleh membantu lah untuk masa akan datang. Kita buat preparation supaya bila berlakunya keadaan macam ni, sekurang-kurangnya kita dapat mengurangkan kos kerugian akibat banjir lah. Mungkin 30%, 50% ataupun 7%. Mana kereta kita tu mahal tu, kalau rosak banyak sangat tersadar tu, nak repair pun jadi susah. Kedai sebab bengkel pun dah banyak rosak sebab masalah air. Okay? So saya rasa cukup rasa kata untuk perkongsian kali ini. Kalau ada apa-apa lagi saya nak tambah akan datang, saya akan beritahu lah. Sebab saya pun bila saya pusing-pusing hari banjir ni, saya rasa macam sedih tau. Banyaknya kalau saya kena macam ni, macam mana ni. So saya cuma cadangkan apa saya rasa, apa yang terlintas lah dalam fikiran saya. Mungkin boleh membantu sedikit sebanyak lah. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.